الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صلوات الله وسلام على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ففهمنا سليمان كلما آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال سبحا وتركنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما وحكمة العقل وخذ برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين زهد فهم النبيين والعلماء العاملين الحزب المرسلين والإمام المتقي ورحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita panjang umur lagi, kita duduk pada malam Jumaat Sayyidul Mizan inda Allah yaumul Jumaat. Hari mulia adalah hari Jumaat yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi keberkatan kepada kehidupan kita. Bila kehidupan itu ada keberkatan, maka ziyadul khair, maka kebaikan itu sentiasa bertambah hari ke hari. Ini kerana kebaikan, ini kerana keberkatan hidup itu ada pada diri seseorang. Itu di antaranya disebut oleh para ulama. Jadi pada malam ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur ia Nabi beralas yang kasar dan talinya, maka berdiri ia Nabi padahal berberkas tadinya pada lambungnya Nabi. Maka kata kami, ya Rasulullah, kami firasah akan dikau tilammu. Maka katanya Nabi, apa bagiku, tiada adaku di dalam dunia ini melainkan seperti orang yang berjalan. Maka bernaungan ia Nabi pada pohon pokok kamu, pohon pokok kayu. Kemudian berjalan ia pula dan meninggal ia akan dia. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Ini cerita yang dicerita oleh Abdullah bin Mas'ud, yang mana Abdullah bin Mas'ud ini salah satu sahabat ataupun ahli fatwa zaman Rasulullah SAW. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini juga banyak menceritakan kisah kelakuan Nabi, perbuatan Nabi. Antaranya dia menceritakan bahawasanya adalah Nabi SAW pada suatu hari Nabi tidur. Nabi tidur ni beralaskan benda yang kasar, maknanya benda kasar lah. Nabi tidur benda yang tak ada benda tilang ke ataupun benda yang lembut ke. Nabi tidur ni sehinggalah nampak pada, maka berdiri ia Nabi. Bila begitu Nabi berdiri, maka berbekas tadinya pada lambungnya. Jadi oleh kerana panggil benda yang kasar ni, benda yang kasar, maka akan bekas. Macam kita tidur atas ketika rutah lah, kita tidur atas ketika rutah yang jari-jari itu. Bila kita bangun tidur kadang-kadang dia nampak bekas, pipi kita berjalur gitu kadang-kadang. Ini antaranya dicerita oleh Abdullah bin Mas'ud. Nabi tidur maka bekas di lambung Rasulullah ni. Sebab Nabi SAW dia selalu tidur di atas lambung yang kanan. Bila Nabi tidur di lambung yang kanan, nampak bekas pada lambung ni, iaitu lengan Rasulullah SAW. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, kami, yakni beberapa orang sahabat lagi, kata Rasulullah, ya Rasulullah, kami firasah akan dikau tilam. Yakni kami nak lapiklah sesuatu. Firasah ni mana lapik? Firah. Kalau baca farsahu, kalau baca farsahu, kudanya tu farsun, firasun, farsun. Jadi firasah ni maksudnya barang lapik, sesuatu lapik.
Dan dia tengok Rasulullah ni tidur berbekas, berbekas pada lengan Rasulullah. Maka para sahabat pun, di antara Abdullah bin Mas'ud, dia kata, ya Rasulullah, biar kami lapiklah sesuatu ni. Kami dah dapati tengok kamu ni, iaitu ya Rasulullah, berbekas tangan ni tidur ni. Maka katanya Nabi, yang disabdanya Nabi, apa bagiku tiada ada aku dalam dunia ini melainkan seperti orang yang berjalan. Jadi Nabi SAW menyatakan, tak payah susah-susah lah. Ibarat kita kok, tak payah menyusah-menyusah lah, wahai sahabatku. Aku ni duduk di atas dunia ni ibarat orang musafir, kata Rasulullah. Ibarat orang yang berjalan, yakni orang yang musafir. Tu. Yang mana Rasulullah menyatakan, kum fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabil. Hiduplah kamu di dunia ini seperti orang yang iaitu berdagang, orang yang asing, dan begitu juga orang musafir. Rasulullah ajar yang sembilan belakang tu pada hadis, yang mana Rasulullah menyatakan hidup kamu di dunia ini iaitu seperti orang yang musafir, orang yang dagang, orang yang asing, orang mari belacung. Yang telah cerita dah sebelum ni, orang mari belacung Terengganu misalnya, dia duduk lama, ada 2-3 hari dia akan balik semula. Maka itulah orang yang duduk, kita duduk atas dunia ni, ahli dunia, kata Sayyidina Ali. Bila ditanya kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bagaimana kamu nak gambarkan kedudukan kami ni, manusia ni, khususnya orang-orang yang nak memburu kerajaan Allah ni, macam mana kedudukan dia di atas dunia ni? Maka kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ahlul dunya karakbin wa hum yusaru bihin wa hum niyan. Kata Sayyidina Ali, ahli dunia ini, penduduk dunia ini, iaitu dia tetap bermusafir, wa hum niyan, walaupun dia sedang tidur. Dia tidur tetap musafir. Atas apa masa? Ada orang pergi dulu, ada orang kediam, ada orang pergi dulu. Tu kita tengoklah, jiran tetangga kita, jemaah kita yang sebelum ni ada, kita tengok ada, tak ada seorang-seorang, itu panggil musafir. Dia sebelum ni dia duduk atas dunia, lalu dia dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia itu adalah milik Allah, maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka Rasulullah buat gambaran supaya seseorang duduk kat dunia ni, dia jadi gelar sebagai orang musafir ataupun orang yang asing, dia akan balik semula ke kampung dia, supaya dia tidak lalai daripada ibadah kepada Allah. Itu baru ada ciri-ciri sifat zuhud. Baru ada sifat zuhud ni. Ni kadang-kadang bila cinta dunia ni, amal akhir sekali lupa ibadah kepada Allah, apa kesudahan dia? Berapa ramai orang banyak, begitu banyak berharga bertanah ni, banyak sumber harta dia ni. Akhir sekali bila dia mati, apa orang tu akhir sekali dia tinggal. Bukanlah Islam itu suruh meninggal berkaitan harta dunia, tapi jangan sesekali melupai Allah dan negeri akhirat. Sebab itulah ikhtarul baqa, kata Nabi SAW, pilihlah yang kekal. Maknanya sesuatu bekalan untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, itu adalah negeri akhirat, negeri yang tepat kekal di antaranya. Jadi sebab itulah dalam hadis itu sahabat kata, ya Rasulullah, bila kami lapiklah sesuatu, siang tengok engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata, bagiku di atas dunia ini seperti orang yang berjalan. Maka bila kita berpindah, maka berteduh ia. Bila berteduh ia, musafir ni, pada pohon kayu, kemudian berjalan ia pula, dan meninggal akan dia. Jadi berjalan seperti orang musafir ni macam mana? Gambaran melainkan seperti orang musafir berjalan ia. Orang dulu dia bermusafir, dia berjalan, dia pun apa ada pokok kayu, pohon besar, dia pun singgah sekejap. Dah pandang nak jalan ni, dia singgah sekejap. Macam kita lah, kita pergi musafir, kita singgah sekejap dekat masjid untuk sembahyang, untuk bersih diri, mandi dan sebagainya. Ataupun kita
dak masjid, tempat-tempat kesinggahan kita. Nak musafir, nak balik ni, nak balik tempat asal kita. Selangor ke mana ke tempat kita ni, Penang ke mana ke tempat kita ni, maka kita singgah sekejap. Maka begitulah dia sebut pohon kayu ni. Orang dulu dia musafir jalan kaki, naik kuda, maka ada pohon kayu, dia singgah sekejap. Tu dia singgah sekejap. Ada bukit besar ke, ada teduhan, maka dia teduh situ sekejap. Kemudian dia berjalan dan meninggalkan dia meninggal tempat tu. Tu orang musafir. Maka Rasulullah kata, Rasulullah nak beri gambaran, nak ajar di kalangan para sahabat dalam kehidupan dunia ini jangan susah-susah sangat. Maksudnya jangan kamu risau sangat. Yang penting sekali kamu mestilah hati kamu sentiasa mengingati Allah, kerana kamu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka qala musannif rahimahullahu taala, maka tilik olehmu hai saudaraku betapa hal nabimu di dalam dunia ini, betapa halmu di dalamnya dunia ini. Maka kata musannif, ulama kita ni yang sekarang kita ni cuba perhati, dia kata bagaimana kedudukan Nabi kita ni, yang Nabi yang kita cinta, Nabi yang dikatakan sebagai qudwatul hasanah, ikutan yang sangat baik ni. Bagaimana keadaan Nabi ni? Nabi dia ni iaitu kedudukan dunia ni, dia sentiasa berbuat ibadah kepada Allah, walaupun dia seorang rasul, seorang Nabi yang maksum, yang sunyi daripada dosa ni. Tapi bagaimana Nabi, bila Nabi duduk atas dunia ni, sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bila ditanya kepada Nabi, Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi SAW sembahyang sampai bekok, sembahyang, pas sembahyang buat ibadah itu, dia tanya Rasulullah, kenapa kakak sampai tahap ni kamu buat ibadah Rasulullah? Bukankah kamu ni diletak di jamin syurga, kamu ni maksum, pesuruh Allah, wahyu, kamu tidak bercakap sesuatu cakapan malaikat yang tiqu anil hawa, malaikat barang diwahyukan kepada kamu. Tu maka kata Nabi SAW, iaitu aku nak termasuk dalam golongan orang bersyukur. Tu kerana Nabi SAW menyatakan, Allah menyatakan Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, kerana sedikit saja orang yang bersyukur. Sedikit saja orang bersyukur. Tu Allah buyar ni pula. Mari panah, mari musim hujan, Allah susahlah hujan gini, susah nak jalan gini. Mari panah, panas semua dah, Allah dah. Tu bukan dah boleh. Tu cari yang maknanya diri mengeluh tu. Tu mari panah, dia kata begini. Mari hujan, dia kata begini. Tu mari musim dingin atau tu wala dah panas hari ni, pakai yang kering macam-macam. Tu mari teduh, dia kata begini. Mari ni kata begini. Jadi manusia ni, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit saja hamba yang bersyukur. Jadi Rasulullah nak ajar di kalangan para sahabat, dan kita sebagai umatnya, biar duduk di atas dunia ini sentiasa menjadi orang yang syukur. Barang syukur ni, tu patutlah Nabi SAW ajar semua di kalangan para sahabat supaya perbanyakkanlah, dan di kalangan kita juga, iaitu umatnya, supaya banyak membaca Allahumma ja'alni subura wa syukura. Ya Allah, jadikanlah aku ni orang yang sabar, dan begitu juga orang yang syukur. Orang yang syukur ni, tu sebab atas dunia. Sebab kalau orang yang seorang itu tidak syukur pada Allah, maka dia akan ambil dunia ini, tidak kira halal ke haram, syubhat ke baham lagi, tidak kira. Jadi bila dia tidak kira, maka seolah-olah dunia ini dia akan kekal buat selama-lamanya. Soalan dunia ini dia kekal lah. Dia tiba-tiba benda haram, buat perbuatan haram, perbuatan bercanggah dengan syariat Allah, perintah Allah Ta'ala kata begini, dia kata begini. Allah Ta'ala kata tak boleh, benda ni haram, tak boleh, dia buat juga. Allah Ta'ala kata tak boleh, Allah binasa kaum-kaum Nabi Nuh alaihissalam. Dia kata tak apa, ini memberi kebebasan kepada manusia. Kita kena ada beri kebebasan, barulah itu Islam adil. Itulah adilnya Islam. Tu beri kebebasan. Tu dia antaranya. Allah Ta'ala kata haram, tak boleh main
kaum Nabi Lut ni gini-gini, dia guna hujah dia, ialah Allah. Jadi dia tu adalah orang-orang yang tidak bersyukur pada Allah. Sebab apa? Sebab asalnya dia tidak bersyukur pada Allah, maka menyebabkan dia pertikaian semua. Kalau Allah Ta'ala kata begini, dia kata begini. Allah Ta'ala buat begini, dia kata begini. Allah Ta'ala buat hujan, dia kata dia nak panas. Allah Ta'ala buat panas, dia nak hujan. Allah Ta'ala buat sejuk ni, dia nak ni. Itu maknanya wa qalilun min ibadiy syakur, sedikit saja hamba ku bersyukur. Jadi sebab itu kata musannaf, bagaimana kedudukan nabimu di dalam dunia ini dan betapa halmu di dalamnya. Cuma banding, cuma tengok sedikit bagaimana nabi, keadaan kamu tu nabi, saya ni umat nabi, saya ni banyak lagi dosa, tu maksiat banyak lagi, mana boleh sahabat hak nabi gitu. Maka kalau orang cakap gitu, maka kata para ulama, itu adalah cakapan hawa nafsu dia. Bukan disuruh ikut seperti mana martabat Nabi, tapi ikut apa hak Nabi suruh. Nabi kata gini, kedudukan aku gini. Kalau kamu buat aku ni sebagai qudwatul hasanah, maka ikutlah aku. Ikut cara aku buat gini, ikut aku. Aku suruh kamu ni buat persiapan, iaitu buat ibadah kepada Allah sebab kamu akan bertemu dengan aku. Buatlah. Bukan Nabi SAW menyatakan biar kamu jadi Nabi yang kedua, supaya kamu ni sabar martabat seperti aku. Tidak. Sebab Nabi adalah khatamun nubuwah, penutup segala daripada Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Mana boleh sama. Jadi idola kita ataupun ikutan kita adalah qudwatul hasanah. Qudwatul hasanah, ikutan yang baik itu adalah diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Sesungguhnya bagi Rasulullah SAW itu adalah ikutan yang sangat baik. Itu yang Allah Subhanahu wa taala jelas dalam Quran. Jadi sebab itu kata musannaf, tilik diri kamu, keadaan kamu bagaimana. Kamu mengaku sebagai umat Nabi, kamu sebagai kata cinta pada Nabi, kamu kata nak minum qalam qausat Nabi, nak bersama Nabi di dalam di negeri akhirat suatu hari nanti, nak mendapat syafaat Nabi. Maka macam mana kedudukan kamu dalam dunia ni? Kalau Nabi suruh, mudah buat. Kalau Nabi larang, buat pula. Kalau Nabi kata, "Ndaklah kamu ikut syariat aku ni. Ini syariat Allah ni. Aku bawa ni syariat Allah ni." Aku tak ada, akan ada di kalangan para sahabatku. Sahabatku tak ada, akan ada di kalangan para ulama. Bahkan Nabi SAW menyatakan al-ulama kan nujum. Para ulama seperti bintang-bintang di langit. Yahdi ilan nas, dia memberi jalan, memberi petunjuk. Ini jalan sebenar. Ini jalan begini. Ya, tak mengikut. Ulama bagi tahu gini, ni tak boleh haram gini. Dia bertikar pula gini. Ini antaranya. Inilah kedudukan di akhir zaman. Shibran wa shibran, sejengkal atau zira'an wa zira'an. Itu antara hadis Nabi SAW. Sedikit demi sedikit, sejengkal mereka ni ambil itu ikut tinggal Islam ataupun ikut fahaman yang lari daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullah taala, dan jika ada engkau setengah daripada orang yang ikut Nabi, ini baru disebut, maka berperangailah olehmu sepertinya Nabi. Jadi kalau kamu kata cinta pada Nabi, nak ikut Nabi, tak boleh ikut banyak pun, sikit sebanyak pun, alhamdulillah dah. Ikut cara Nabi. Sekurangnya kata Imam Ghazali, tak boleh jadi orang yang utuh, sekurangnya jadi orang yang salim pada Allah, orang yang selamat. Maknanya orang selamat ni menjaga benda yang fardu, jaga benda yang Allah Ta'ala suruh, jauh daripada perkara yang Allah Ta'ala larang. Jadi orang yang salim pada Allah. Itu dikatakan sebagai utuh dah, ikut perangai Nabi. Tapi kalau dia nak jadi orang utuh lagi, dia mau tambah pula yang sunat, buat sunat ini, hak dia, hak yang hak ni, itu lebih lagi. Sekurangnya jadi orang salim pada Allah. Salim pada mana? Buat hak yang fardu, tinggal hak Allah Ta'ala larang. Itu
hak tu hak buat hak tu dah tak nak dah. Tu. Tapi kedudukan macam biasalah. Tu ibarat kalau para ulama Syekh Abdul Salam ataupun Imam Fakhruddin Ibnu Asakir menyatakan seperti itu pastilah. Maknanya kalau kita nak berjalan supaya Allah Taala angkat makam kita di sisi Allah lebih lagi tu, maknanya kena buat amal sunat lah. Tu kerana amal sunat ni dia mengikut orang panggil keuntungan pula tu. Hak tu wajib. Orang nak niaga, dia kena ada modal. Bila dia ada modal, tu alhamdulillah dah boleh niaga dah. Tapi kalau dia niaga, dia nak balik modal dah. Mesti dia nak balik modal. Maka begitulah fardu. Hak fardu ni kita buat ni alhamdulillah dah. Boleh dah nak niaga. Tu Allah Taala beli dah. Tapi nak lebih lagi, keuntungan lebih lagi, nak jaya lagi, kena buat benda yang sunnah. Tu di antaranya. Maknanya itu dikatakan sebagai orang untung ataupun baru dia naik peringkat. Kalau buat hak fardu saja alhamdulillah, tinggal hak pada yang haram alhamdulillah. Ibarat kalau dia duduk pasti di sekolah rendah tu, sekolah rendah situlah dah naik dah. Sekolah menengah ke sampai peringkat menaruh gading dan sebagainya, ada sabar dah tahap tu. Sebab dia buat hak fardu dan dia buat hak yang dia ditinggal yang hak yang Allah Taala larang, dia yang haram. Tu mana duduk sekolah rendah situ je. Boleh sekolah? Boleh sekolah. Boleh belajar macam biasa. Tu benda hak boleh hak cikgu bagi tahu gini, hidup belajar hak tu kan. Tu tapi nak naik sampai peringkat sampai hebat, jadi orang yang hebat tu ada sampai dah tahap tu. Sebab apa? Sebab ibarat dia ni orang panggil kerana dia orang panggil dah ambil, orang panggil itu belajar lebih lagi. Maka begitu juga orang ni nak cerdik kadang-kadang dia atau anak pula kelas malangnya ni lah, belajar sini dia nak jaya lagi ni, ataupun dia pandai dia ajar sendiri begini, nak jaya lagi, nak supaya cepat. Tu hak sunat tu orang ni, hak wajib belajar sekolah tu saja. Tu maka begitulah perbandingannya orang yang menuju Allah Subhanahu Wa Taala memadai dah kalau dia buat benda yang fardu dan tinggal hak Allah Taala larang, alhamdulillah dah situ. Tapi yang duduk sekolah rendah lah, ibarat sekolah rendah. Itu di antaranya. Tapi kalau dia bertambah yang sunat, dia buat yang sunat lagi, perkara yang baik lagi yang mengundang kepada pahala Allah, maka disitulah adalah pilihan Allah. Allah Ta'ala boleh angkat dia satu martabat ke martabat yang lain, sehingga dia tu jadi orang yang lebih hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada masuk golongan salihin, golongan siddiqin, golongan banyak lagi golongan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata musannif, maka berperangailah olehmu sepertinya syahdan, tiada hilang nama zuhud dan tiada kurang martabatnya zuhud di dalam akhirat itu dengan mengambil daripada dunia sekadar iaitu memadai nafkah bagi dirinya dan ahlinya, dan dengan menaruh harta kerananya hingga mencukup setahun. Inilah pada iktibar ahlinya dan iktibar dirinya yang tiada ahli baginya, maka tiada harus menaruh makanan pagi-pagi hingga petang. Betapa jika makan ia sekadar kuasa berbuat ibadat, maka yang lebih daripada nescaya disedekahkan akan dia, dan tiada disedekahkan akan dia, tiada mahu menaruh dia sekali-kali. Jadi kata musannif syahdan, tambahan kata tiada hilang nama zuhud. Nama zuhud ni dah hilang. Mana? Iaitu tiada kurang martabat zuhud dalam akhirat ini dengan mengambil daripada barang-barang dunia ni, kehidupan dunia ni, ada hilang zuhud. Tu dan begitu juga dan ahlinya dengan menaruh harta kerana mencukup setahun, ibadat setahun atau benda, tu tidak hilang zuhud. Tu jadi qadar masing-masing. Sebab tu dia katakan sebelum ni, zuhud ni dia tidak bergantung kepada kamu miskin ke, kaya ke, tak bergantung. Dia bergantung kepada hati seorang. Tu yang telah kita cerita dah sebelum ni, iaitu Abu Darda
iaitu sebelum dia masuk Islam, dia kaya, hebat, kaya sungguh. Dari kabilah-kabilah negeri blok Syam, blok Rom, banyak diceritakan bahawasanya beli barang jualan dia ni, hebat dia berniaga ni. Iaitu Abu Darda radhiyallahu anhu. Bila dia masuk Islam, maka aslimni Islam, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, aslimni Islam, oleh makan dagu. Maka masuk Islam, maka dia hidup sungguh-sungguh. Itu kehidupan dia, tak bajet mana waktu pagi, makan pada pagi, makan pagi saja. Tak ada makanan pagi ni ataupun beli stok untuk esok pula tu. Rumah dia pun uzur dan sebagainya. Sampai Sayyidina Umar kemari, Sayyidina Umar kata, wahai Abu Darda, atau Uwaimah bin Malik bin Tus, wahai Abu Darda, Islam dah suruh sampai tahap hidup setara ni, pasusah setara ni, Islam dah suruh, itu Islam dah sudah ajar ni suruh sampai tahap ni pakai baju buruk, pakai ambil lagi buruk ni. Kalau dia tak mampu tu lain cerita. Ni dia mampu, saja pakai barang-barang buruk ni. Orang kata sebab apa? Orang pakai mau zuhud fillah, zuhud pada Allah. Tu begitu. Jadi saya Umar siapa menang ni? Tengok Abu Darda, kelakuan Abu Darda. Maka kata Abu Darda, wahai Sayyidina Umar, iaitu aku tahu bahawasanya iaitu memanglah Islam dah ajar cara begini, tapi inilah cara aku nak tupu betul ibadat pada Allah supaya tidak masuk, tidak ganggu ibadat aku dalam sembahyang, dalam ibadat aku. Ni tengah-tengah sembahyang duk ingat barang dunia lagi, dia tengah sembahyang, bila baca imam baca panjang sikit, dia duk khayal, tak lain gaya, tak lain tu bisa kata contoh. Jadi cara Abu Darda begitu. Dan banyak lagi cara. Begitu juga Talha kaya, hebat. Talha Ibnu Ubaidillah tu yang telah kita cerita dah, dia subuh juga, tapi kaya, hebat Ubaidillah. Tapi apa-apa untuk Islam dia sedekah kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya. Begitu juga Abu Yazid. Kalau kita dah ambil di zaman para sahabat, boleh kita ambil golongan para ulama. Ulama yang hebat seperti mana Abu Hasan Asyazili yang telah kita cerita juga dalam sebelum ini. Abu Hasan Asyazili bagaimana dia hebat sampai tahap kenderaan raja tak mampu beli, dia boleh beli. Ketika di Mesir, di blok itu daerah Kairah itu, Abu Hasan Asyazili boleh beli kerana kekayaan dia hebat. Itu lagi sekali, iaitu dia hati dia tidak bergantung. Bila anak murid dia tanya dia kenapa begini sampai selendang pun beli mahal juga, dia kata sesungguhnya zuhud itu, sesungguhnya barang aku miliki, barang dunia itu tidak ada dalam hatiku. Tu orang arifin, orang yang hebat-hebat, orang yang memang jalan khusus dah. Papu orang bisa gitu, ambil papu orang bisa gitu. Maka jawapannya ialah sekurangnya kita tidak jalan, tak sampai martabat seperti Abu Hasan Asyazili ke hebat. Tu hati dia tidak bergantung dengan barang yang miliki, tapi di sisi Allah sekurang-kurangnya kita tahu jalan ni jalan ulama yang diredai oleh Allah, ni jalan dia buat begini. Sekurang-kurangnya kita dapat usaha ke arah itu. Kita memiliki apa yang Allah kurnia pada kita, sama ada harta, sama ada rupa, sama ada ilmu, sama ada kedudukan, supaya tak sombong, supaya hati itu tak sombong. Sebab orang yang sombong ni disebut oleh Imam Abu Hasan, iaitu Fudail bin Iyad rahimahullah taala, dia itu bermula asal orang sombong ni bermula dia tengok pada diri dia, bermula dia tengok pada kelebihan diri dia. Apa dia ada pada diri dia? Ilmu. Ilmu aku banyak, ilmu aku ni hebat ni. Rasa orang ni tak disetara ni, dia baca kita arah rasa orang ni tak boleh setara ni. Tu dia ukur dengan ilmu dia. Dia berasa ilmu dia ni iaitu lebih daripada orang lain. Dan ada orang lebih lagi. Begitu juga dengan rupa dia. Hari-hari tu tengok cermin, rupa aku ni
semak sungguh memang hasil setakat ni dah lawan lagi. Anak aku ni bisa kata. Begitu juga dengan harta benda. Oleh kerana dia ukur dengan kedudukan diri dia ni, menyebabkan lahirnya sombong. Dia cakap dulu. Dia tak cakap depan orang, dia cakap dalam hati. Orang panggil fizik ni, dalam hati nurani. Bermula orang yang sombong, dia cakap dalam hati dulu. Bagaimana? Seperti mana contoh syaitan, Iblis ni cakap seorang dulu. Lepas tu bila Allah Subhanahu wa ta'ala suruh dia sujud pada Nabi Adam, jadi sombong hati dia ni, sifat yang dia cakap hari-hari dalam hati dia ni, aku mulia, aku hebat, aku ni, aku pandai, aku bijak, aku mulia, aku alim. Amin. Syaitan akhir sekali keluar di hadapan Allah, sehingga Allah nakal dalam kalamnya, ana khairun min nar wa khalaqtahu min tin. Lalu Nabi syaitan berkata, aku lebih baik daripada, aku dicipta daripada api. Nabi Adam dicipta daripada tanah, maka mana yang lebih baik? Tu cara bicara tu, cara dia cakap tu. Jadi Allah mungkin dalam Al-Quran, Allah nakal Al-Quran, ini percakapan orang-orang yang sombong ini daripada iblis, laknatullahi alaihim. Tu sebab dia daripada zihni. Sebab apa? Sebab dia ukur dengan alim dia. Alim apa iblis? Siapa langit nu malaikat korobin, semua dia mengajar ni. Alim iblis ni. Tu sebab itulah kalau orang alim, orang banyak ilmu, dia rasa diri dia saja pandai, makin bahaya. Ni sifat-sifat kerana dia ukur dengan diri dia. Maka sebab itulah iaitu kata Abu Hasan Syekh, kata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, asal kejadian begini ni, sombong ini dia ukur dengan diri dia. Tetapi orang yang zuhud, sekurang-kurangnya dia nak naik makam yang hebat, sekurang-kurangnya buat contoh para ulama seperti Abu Hasan Asy'ari, ataupun contoh seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, ataupun contoh para sahabat Nabi, bagaimana mereka memiliki itu dunia, bagaimana mereka itu memiliki kelebihan-kelebihan yang Allah kurnia kepada dia. Apa dia buat? Kelakuan dia macam mana? Hati dia macam mana? Apa dia kata? Banyak, iaitu antara para sahabat bila orang puji dia, hebat awak ni, banyak ilmu awak ni, dia tidak lain, dia berkata seperti mana diajar oleh Rasulullah, hada min fadli rabbi, inilah adalah suatu kurniaan, ini kelebihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita pun bila Allah orang puji kita, kata anak awak ni, cucu awak ni hebat, jaya belaka, hebat belaka, awak pun bijak, awak pandai bijak belaka ni. Sebab tu kita diajar berkata, hadza min fadli rabbi, bermula ini adalah kelebihan daripada Tuhanku. Aku tak ada apa-apa, aku cuma usaha. Kalau berapa lama orang usaha tu, orang usaha sungguh-sungguh, tapi tak tu juga. Berapa lama orang jaya, mengaji tinggi, hebat, tapi tak jaya juga kadang-kadang. Berapa lama orang belajar kadang-kadang, tapi kamai, hebat dia. Itu menunjukkan manusia itu disuruh ikhtiar, berusaha. Itu ahli sunnah wal jamaah. Tak boleh biar mari sendirilah. Tak boleh, kena belajar, usaha. Tapi hakikatnya mesti bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kelebihan yang kita cari, yang kita berusaha itu menjadi perkara direda oleh Allah. Maka bila dia berjaya, kejayaan dia itu bukan setakat di dunia, tapi berjaya juga di sisi Allah, yakni dalam arti kata Allah Subhanahu wa ta'ala redha dia. Allah Ta'ala redha dia. Itu di antaranya disebut oleh para ulama berkaitan dengan itu kedudukan tu, zuhud tu. Jadi sebab itulah bila ambil dunia ni dengan membagi bagi dirinya dan ahlinya, dengan menaruh harta dan mencukupi setahun, maka iktibar ahlinya dan iktibar dirinya disimpan untuk diri dia, untuk ahli keluarga di setahun ni, maka yang tiada ahli baginya, maka tiada harus menaruh makanan pagi-pagi. Yani orang yang zuhud, yang makan arifin, mereka ni tidak bajet waktu petang. Tu
Pagi-pagilah. Tu hingga petang, betapa jika makan ia sekadar kuasa ibadah. Dia makan ni untuk kuasa ibadah. Maka yang lebih daripada itu disedekahkan, diberi kepada orang lain. Tiada taruh, menaruh dia sekali-kali. Dia tak taruh. Dia tu, ini orang makan arifin. Kalau kita boleh buat begini, tak masalah. Ini sebagai contoh bagaimana perjalanan orang-orang yang sampai ke hadratillah. Sekurangnya kita, para ulama kata kita tak ada nak buat cara ni, sekurangnya simpanlah makanan tu, tak ada masalah. Seperti mana Imam Ghazali bahas simpan ada masalah. Kita nak simpan bajet mana bahas stok tu, tak payah pergi acak-acak kali beli tu, tak masalah. Tapi sekurangnya kata Imam Ghazali, memakan tu biar niat untuk ibadah. Tu dah ada ibadah. Ni makan sampai daru berapa kali. Tapi tak ada langsung kata alhamdulillah ataupun niat untuk ibadah kepada Allah. Sekurang tu pada ada. Macam mana ni lah kita sudah sebut, saya nak pergi suluk di bukit. Di dalam bukit kamu gaung Mesir sebab nak tupu pada Allah ni. Imam Ghazali lah juga. Imam Ghazali tak payah buat habis. Tu Imam Ghazali kata memadai dah rumah kamu tu, membuat tempat ibadah, tempat suatu bilik supaya kamu beruzlah, kamu menangis seorang situ. Menangis seorang situ. Situ hakikat menangisnya sebenar. Lam yu'azibuhu Allah yaumal qiyamah. Tidak diazabkan air mata lam yusibul ard. Yang mana air mata dia jatuh di atas ni tikus jalan dia. Tu sebenar. Ni kadang-kadang seorang tak menangis pula. Tapi lama-lama dia jadi nangis. Tak tahu dah. Kalau dia menangis sungguh tu alhamdulillah. Kerana suasana qiyamul lail lama-lama ni jadi menyebabkan hati dia gemetar tu, itulah cerita. Ni kadang-kadang seorang tak menangis. Orang dengan ibadah. Tu hak Imam Ghazali ajar. Lepas tu Imam Ghazali kata bila kamu dah biasa ibadah, afdal qiyamul lailmu, semayang waktu malam kamu seorang sesama kamu dengan Allah, ataupun kamu kejut ahli keluarga kamu. Hak yang sebenar. Ada pun untuk latih pelajar-pelajar, untuk latih masyarakat, qiyamul lail orang ramai itu dari masalah. Itu je masalah. Cuma khususiat bagi orang yang menuju kepada Allah, yang sudah memahami jalan salih, jalan ke hadratillah ni, comel dia buat begitu. Itu di antaranya supaya hati dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagi tiada hilang nama zahid itu zahid dengan memakai pakaian yang menutup auratnya, maka jika memakai ia akan pakaian yang baik. Dan lagi kita berhenti di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada hari ini menjadi manfaat untuk semua. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa merahmati kita, banyak memulai dengan ibadah dan taat kepada Allah SWT. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.